Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Nur Huda dari SMDK PUN Kampar Perak. Okay, bertemu kita sekali lagi untuk pembelajaran Bahasa Melayu SPM bagi pembinaan pendahuluan karangan respons terbuka bagi tingkatan 5. Saya akan menyentuh aspek penulisan karangan sama seperti video tingkatan 4 sebelum ini, tetapi pada akhir video ini saya akan menunjukkan contoh perenggan pendahuluan bagi tema daripada buku teks tingkatan 5. Okey, apa itu karangan respons terbuka? Okey, untuk makluman semua pelajar, Bahasa Melayu Kertas 1 terbahagi kepada dua bahagian. Okey, kita ada bahagian A dan kita juga diberi bahagian B. Okey, bahagian A dikenali sebagai soalan karangan respons terhad, manakala bahagian B dikenali sebagai karangan respons terbuka. Jadi hari ini kita akan memberi tumpuan kepada soalan bahagian B, iaitu respons terbuka. Okey, bagaimana kita membina perenggan pendahuluan bagi karangan bahagian B, iaitu karangan respons terbuka. Okey, untuk soalan respons terbuka, okey, pelajar akan diberi 4 pilihan soalan. Okey, kita akan diberi 4 soalan, tetapi pelajar hanya dikehendaki menjawab satu soalan sahaja. Dan soalan daripada bahagian B terdiri pada beberapa domain. Okey, salah satunya domain peribadi, okey, yang keduanya domain pendidikan, ketiga domain kerjaya dan keempat domain awam. Okey, dan panjang karangan bahagian B paling sedikit pelajar dikehendaki membinanya dalam 350 patah perkataan dan maksimum sebanyak 500 patah perkataan. Dan untuk soalan respons terbuka ini, markahnya lebih banyak. Okey, markahnya lebih banyak jika dibandingkan dengan respons terhad tadi, iaitu sebanyak 70 markah. Dan masa menjawabnya juga lebih lama. Okey, masa menjawab yang dicadangkan lebih lama, iaitu selama 1 jam 30 minit. Jadi tumpuan pelajar, okey, pastinya pada bahagian B ini kerana menyumbang markah yang banyak berbanding bahagian A. Jadi pembinaan pendahuluan menjadi satu elemen penting bagi menghasilkan sebuah karangan yang menarik. Okay, sebuah karangan yang berjaya menjelaskan tema serta kehendak soalan yang diberi. Penting ke perenggan pendahuluan ini? Okey, untuk makluman semua pelajar, pendahuluan sangat penting. Okey, ada 3 tujuan utama perenggan pendahuluan dibina. Salah satunya adalah untuk memperkenalkan tajuk. Okey, yang keduanya untuk menyatakan skop topik dan yang ketiga untuk menarik minat pembaca untuk terus membaca dan mengetahui isi pada perenggan yang berikutnya. Okey, apa yang perlu ada dalam sesebuah perenggan pendahuluan? Okey, bagi menghasilkan sebuah karangan yang cemerlang, okey, kita perlu memenuhi kriteria yang dicadangkan, okey, kriteria yang disarankan. Okey, kalau kita lihat pada bahagian B, kategori peringkat cemerlang, okey, peringkat cemerlang markahnya lingkungan 60 hingga 70 markah. Jadi kriteria sesebuah karangan yang cemerlang perlulah sangat menepati tugasan, idea juga sangat relevan, dihuraikan dengan jelas dan matang. Okey, bahasa sangat gramatik dari segi kata dan ayat, penggunaan tanda baca yang betul dan tepat, ejaan mengikut sistem ejaan Rumi baharu, penggunaan kosakata luas dan tepat, wacananya juga lengkap, unsur bahasa yang digunakan bervariasi dan ada ungkapan yang menarik,
dan pengolahan sangat menarik serta berkesan. Okey, secara asasnya, perenggan pendahuluan memerlukan 4 jenis ayat ini, iaitu satu, ayat rangsangan yang menerangkan tema. Yang kedua, ayat sokongan yang menjawab beberapa soalan tentang tema, sama ada menjawab apa, mengapa, bagaimana dan sebagainya. Okey, yang ketiga, ayat contoh tentang tema. Dan yang terakhir ialah ayat arah, iaitu menyatakan kehendak soalan. Okey, jika berbalik kepada soalan asal saya, iaitu masalah sosial, mungkin ayat arah kita berfokus pada punca-punca terjadinya masalah sosial, ataupun mungkin kehendak soalan kita langkah-langkah mengatasi masalah sosial. Jadi ayat arah ni bergantung pada soalan. Okey, jom kita lihat contoh binaan pendahuluan berdasarkan 4 jenis ayat yang saya jelaskan tadi. Okey, yang pertama, ayat rangsangan. Kalau kita lihat contoh yang diberi di sini bertemakan gejala vandalisme. Okey, kita lihat ayat arahnya tentang tema. Okey, binaan ayatnya, marca pada gejala vandalisme yang berlaku di negara kita agak berleluasa dan semakin sukar untuk dibanteras. Okey, itu ayat rangsangan, okey, tentang tema. Okey, kita beralih kepada ayat sokongan. Okey, kalau contoh ini, di ayat sokongan yang diberikan untuk menjawab soalan mengapa. Okey, kita lihat, hal ini dikatakan demikian kerana masyarakat pada hari ini semakin bersikap kasar lantaran hilangnya nilai kemanusiaan dalam diri mereka. Jadi ayat kedua ni dia menyatakan tentang sebab kan, sebab-sebab gejala vandalisme ni berlaku. Okey, beralih kepada ayat yang ketiga, iaitu ayat contoh. Okey, menconteng dinding bangunan, merosakkan telefon awam dan memecahkan tong sampah adalah antara contoh kejadian vandalisme yang dilakukan oleh mereka yang tidak bertanggungjawab. Okey, jadi untuk yang ketiga kita nampak dia menyenaraikan beberapa contoh. Okey, ayat yang keempat, okey, ini juga merujuk pada ayat sokongan. Untuk ayat sokongan, dia tidak terikat kepada satu ayat. Okey, mengikut kemampuan pelajar untuk menulis beberapa ayat sokongan. Okey, kalau mengikut contoh ni, dia beri ayat sokongan yang kedua, iaitu merujuk kepada kesan pula. Okey, dia kata sekiranya fenomena ini semakin berleluasa dan tiada tindakan tegas diambil, nescaya banyak lagi kemudahan awam yang disediakan oleh kerajaan dimusnahkan. Okey, jadi ayat yang terakhir yang pelajar-pelajar jangan sesekali lupa, iaitu ayat arah, iaitu ayat yang menyatakan tugasan, okey, kehendak soalan. Oleh hal yang demikian, sebelum luka menjadi nanah, pelbagai tindakan yang drastik dan berkesan perlu diambil bagi mengelakkan negara terus menanggung kerugian. Jadi ayat terakhir perenggan pendahuluan ni jelas menampakkan bahawa contoh karangan ini akan menerangkan langkah-langkah, okey, yang perlu diambil untuk menangani gejala vandalisme. Okey, jadi kalau kerangka ini yang diaplikasikan dalam penulisan karangan akan datang, jadi lihat, perenggan pendahuluan saja pelajar-pelajar sudah boleh mendapat 91 patah perkataan. Jadi kalau didarabkan dengan 5 atau 6 perenggan karangan, jadi pastinya 500 patah perkataan tu dapat dicapai, dapat dihasilkan. Bagi menghasilkan perenggan pendahuluan yang cemerlang, kematangan pelajar perlu diperlihatkan. Jadi pelbagai jenis perenggan pendahuluan boleh diaplikasikan dalam perenggan pendahuluan pelajar. Antaranya jenis definisi, mendefinisikan tajuk, okey, mendelik pendapat tokoh, okey, mengaitkan dengan peribahasa yang ada, okey, menggunakan slogan kata, menyatakan data statistik, okey, mungkin boleh menyuarakan persoalan, okey, mungkin juga boleh mengaitkan dengan sejarah yang berkaitan dengan tajuk, dan juga pelajar boleh menonjolkan kreativiti dalam menyelitkan sedutan lagu ataupun puisi tentang tajuk yang ditanya. Ada satu lagi cara untuk membina perenggan pendahuluan yang mudah, iaitu dengan menggunakan
kerangka karangan, okey, karangan berbingkai. Jadi pelajar hanya perlu menggunakan perkataan ini dan hanya melengkapkan tempat kosong berdasarkan tajuk yang diberi. Okey, contoh di sini, okey, tempat kosong pertama pelajar perlu isikan tema, kedua juga tema, ketiga pelajar dikenakan memilih antara positif atau negatif, dan terakhir pelajar perlu memasukkan kehendak soalan. Okey, seperti yang dijanjikan, saya akan merujuk tema daripada buku teks tingkatan 5 pada muka surat 219. Okey, contoh soalannya, setiap bakal pekerja harus menerima hakikat bahawa era globalisasi pastinya membawa perubahan dalam aliran pemikiran. Majikan lebih cenderung untuk memilih dan memerlukan calon pekerja yang memiliki kepakaran serta pemahaman merangkumi berbagai aspek kemahiran. Beberapa ciri penting perlu ada, iaitu berdikari, berinisiatif, mahir berkomunikasi, pandai menyesuaikan diri, berdisiplin dan mengamalkan etika berpakaian. Berdasarkan maklumat dalam bahan di atas, kemukakan pendapat anda tentang ciri-ciri yang perlu ada pada setiap bakal pekerja yang cemerlang. Sebaik saja kita menerima soalan, tugas kita adalah untuk mengesan atau mengenal pasti tema dan kehendak soalan. Jadi berdasarkan soalan ini, tema ataupun isu yang ingin kita bincangkan adalah tentang pekerja yang cemerlang. Okay, bagaimana pula dengan kehendak soalan? Jadi mudah saja, kita ambil saja soalan yang diberi, iaitu ciri-ciri yang perlu ada pada setiap bakal pekerja yang cemerlang. Jadi tugas kita masukkan tema dan kehendak soalan dalam kerangka pendahuluan berbingkai yang saya tunjukkan tadi. Jom kita masukkan tema dan kehendak soalan dalam kerangka pendahuluan kita. Okey, kita mulakan. Pada era globalisasi tanpa limitasi ini, isu, so kita masukkan tema tadi, iaitu pekerja cemerlang sering menjadi buah mulut masyarakat di segenap pelosok negara. Hal ini dikatakan demikian kerana isu berbalik semula kita kepada tema tadi, iaitu pekerja cemerlang memberi impak. Okey, jadi pelajar perlu memilih sama ada adakah isu pekerja cemerlang ni mendatangkan kesan positif atau negatif. Jadi kalau mengikutkan pertimbangan rasional kita, pastinya isu pekerja cemerlang memberi impak positif kepada kita, atau mungkin kita boleh tukar kepada negara. Okey, persoalannya apakah? So kita akan isikan kehendak soalan yang kita ambil tadi, ciri-ciri yang perlu ada pada setiap bakal pekerja yang cemerlang. Jangan lupa mesti diikuti dengan tanda soal. Okey, kerana ini ayat tanya. Oleh itu, saya tidak akan membiarkan persoalan tersebut tergantung tanpa jawapan. Mudah kan? Ikut saja panduan yang diberi. Okey, semoga berjaya dan SPM akan datang. Yakinlah bahawa anda semua boleh melakukannya. Bye-bye.